Hello, hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan setelah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan hari ini macam biasa kita akan buat live setiap jam 9 pagi dan 9 malam setiap hari tanpa fail. Unless kalau katakan saya memang ada benda je nak dibuatkan pada any time of the day. Alright, so hari ni kita akan menyentuh tentang topik 5 penyakit yang menyebabkan diri anda jadi gemuk. Alright, so kenapa saya buat topik ini pada malam ini? Sebabkan saya fikir, saya rasa ramai orang yang akan ada penyakit yang saya akan sebutkan ni yang menyebabkan kita jadi macam susah untuk turunkan berat badan. Dia tak kisah sama ada lelaki ataupun perempuan, besar kemungkinan ianya ada juga pada lelaki dan ia juga mungkin ada juga pada perempuan yang menyebabkan mereka susah gila nak turunkan berat badan. So that's why kepada mereka yang ada dekat sini yang mungkin apa yang nak sampaikan pada malam ini akan memberi manfaat kepada seramai mungkin orang. Okey, sekiranya topik yang saya nak bincangkan pada malam ini akan memberi info yang baik kepada ramai orang, terutamanya kepada orang-orang yang kita sayangi, ahli family member kita, mak bapak kita dan sebagainya. Mungkin video ini patut ditekan, patut di-share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat hasil daripada sharing yang kita bersama sedang buat sekarang ni. Alright. Allahu Akbar. So, serius ha. Okay, siapa yang dah ready tu boleh tak komen dah ready, sebab saya nak share topik live kita ni dalam masa yang terdekat ni. Right? Okay. Waalaikumsalam Puan Shima Emma. Apa khabar Puan Shima Emma? Harap semua pun sihat walafiat lah hendaknya. Okay. Again, sekiranya you all rasa topik yang saya nak sampaikan pada malam ini akan memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang, please tekan button share supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat hasil daripada sharing yang kita akan buat kejap lagi ni. Right, saya doakan kepada mereka yang sedang sekejap. Waalaikumsalam Puan Siti Ahmad, Puan Azian Afa. Alright. Si bintar. Okey. Ready kan? Alhamdulillah Puan Azima Nora pun dah ready, Puan Nur Kamisah pun dah ready. Okey, alhamdulillah ramai yang dah ready dekat sini. Alright, Puan Nur Suzaifah pun dah ready. Apa khabar Puan Nur Suzaifah? Alhamdulillah dah ready semuanya. Hari ni saya nak share 5 penyakit yang biasanya hadir, tak kisah kepada lelaki ataupun wanita, yang akan menyebabkan mereka bukan susah nak turunkan berat badan. Sebenarnya penyakit-penyakit ini akan menjadikan mereka jadi lebih gemuk. Alright, Puan Nurul Syamira. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dah ready. Saya baru first time tengok. Okay, Nurul Syamira, welcome to Facebook page Syah AK. Saya doakan dah sihat dan berjaya. Alright, so now, Waalaikumsalam Puan Asimah binti Adnan. Saya dah ready. Tuan Amir Mukhtar. Alright, tadi saya nampak Tuan Amir Mukhtar dia tanya PM lengan. PM lengan siapa? Kita pun tak tahu. Kita kena tanya Tuan Amir Mukhtar ni sendiri. Alright. Yang pertama, siapa yang dah ready tadi tu? Alright. Please tekan button share juga supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat sekarang ni. Okey, yang pertama adalah salam coach, tak boleh nak tonton line tak ada pula. Okey. Line tak ada. Okey, now. Alright, so tak apa. Yang pertama adalah penyakit yang pertama yang saya nak sampaikan pada malam ini adalah penyakit itu berkenaan dengan hypothyroidism. Apakah penyakit hypothyroidism? Alright. Setiap manusia dia ada nama dia dekat tekak dia ni, bukan halkom, dekat tekak dia ni. Dekat halkom lelaki saja ada. Dah kenapa tiba-tiba dekat perempuan? Alright. Jap saya betulkan kamera jap. Dekat tekak dia ni ada Nurul Syamira, anak saudara. Oh, okey. Hai Puan Nurul Syamira, anak saudara Puan Asimah. Hai. Okey, dekat tekak kita ni ada satu namanya kelenjar. Kelenjar apa? Kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid.
kelenjar thyroid ni berfungsi, tujuan dia untuk memudahkan metabolisme. Alright, hai Puan Shima Hashima. Waalaikumsalam Puan Sanisah Saini. Alright, so bila kelenjar thyroid ni tidak mengeluarkan hormon thyroid yang secukupnya, ianya akan mengganggu proses metabolisme manusia. Bermaksud, apa yang kita makan, ianya tidak akan menjadi tenaga, dan apa yang kita makan tu dia akan terus simpan sebagai lemak. Faham tak maksud saya? Saya ada beberapa student saya yang ada masalah hypothyroidism. Alhamdulillah, walaupun mereka ada masalah hypothyroidism, mereka berjaya menurunkan berat badan dalam 2 ke 3 kilo. Alhamdulillah, tapi of course dia tak boleh turunkan dengan begitu sahaja. There is no makanan, ada beberapa jenis makanan sahaja, tapi ianya memakan masa. Saya pun ada juga bercakap dengan mereka yang ada masalah hypothyroidism ni. Saya harap ianya akan dapat membantu mereka lah. Waalaikumsalam Puan Ain Sarah. Hai Puan Siti Jamiah Sadiran. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Zahra, apa khabar? Alright. Again, hypothyroidism ni macam saya cakap tadi, kelenjar thyroid dia tidak mengeluarkan hormon thyroid yang secukupnya, yang menyebabkan beberapa perkara. Pertama, rambut dia senang nak gugur. Rambut dia makin menipis, tu yang pertama. Yang kedua, kulit dia akan jadi makin kering. Yang ketiga, dia rasa macam sejuk je badan, sejuk-sejuk je badan. Alright. Yang keempat, dia rasa sangat penat, sangat letih, sangat rasa macam tak bermaya. Alright. So yang seterusnya, dia akan jadi constipation ataupun jadi sembelit. Right, jadi sembelit. Right, dan seterusnya dia akan lebih mudah ada depression. Alright. So far boleh faham tak? Penyakit yang pertama ni, nama dia hypothyroidism. Kenapa hypothyroidism dia berlaku? Hormon ataupun hormon thyroid dia tak dapat berfungsi dengan baik, jadi macam slow. So dia tak dapat nak keluarkan hormon thyroid dengan secukupnya, dan apa yang berlaku kepada diri mereka, mereka akan ada masalah nak menurunkan berat badan, dan selain daripada itu juga mereka akan dapat penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Selain daripada itu juga, okay, mereka akan rasa rambut mereka jadi mudah nak gugur, kulit mereka sangat-sangat kering, badan mereka rasa sangat sejuk, rasa penat, rasa senang nak rasa macam sembelit, constipation dan depression, dan hanya ada beberapa jenis ubat sahaja yang boleh membantu dia mengawal hormon thyroid di dalam badan. Antaranya adalah thyroxine. Boleh tanya kepada doktor, thyroxine ni benda apa? Waalaikumsalam Putra Yasir, Tuan Putra Yasir, apa khabar? Thyroxine akan membantu hormon thyroid ni akan berfungsi dengan baik. Itu yang pertama. Selain daripada itu juga, doktor pastinya akan menasihati kita mencari makanan-makanan yang beriodin tinggi. Contohnya makanan yang bersifut, makanan seafood, ataupun mencari garam beriodin. Memang boleh cari garam iodin dekat Giant pun dah jumpa. Giant Kajang ni ada memang ada jual garam iodin. Memang digalakkan untuk mereka yang ada masalah hypothyroidism untuk mengamalkan garam iodin, gantikan dengan garam yang biasa kita pakai. In fact, kalau katakan pakai garam Himalayan pink salt pun takkan membantu sangat. Cuba gantikan garam tersebut dengan garam beriodin. So far, poin saya yang pertama ataupun penyakit yang pertama yang akan menjadikan seseorang itu gemuk, boleh faham tak? Kalau faham, boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love? Dan boleh tak tekan button share sekiranya you all rasa topik yang saya nak sampaikan pada malam ini akan memberi manfaat kepada ramai gila orang. Dan saya doakan kepada mereka yang tekan button share dan share kepada 10 tempat yang berasingan. Saya doakan mereka supaya berada di dalam keadaan yang lebih better lagi, supaya mereka jadi lebih sihat, jadi lebih bertenaga dan jadi lebih muda daripada usia mereka. Dan right, so faham coach, alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Izan Cookies. Alright. So point dekat sini adalah, okay, point dekat sini adalah saya sangat-sangat gila percaya kepada sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. If you all tekan button share, bermaksud kita bersama-sama sedang share
benda-benda yang baik kepada seramai mungkin orang yang mungkin akan sedang menonton live kita. Sebab that's why ada orang yang mungkin kali pertama tengok saya buat live. Boleh tak saya nak tanya dekat sini, siapa dekat sini kali pertama tengok saya buat live? Boleh tak, selain daripada tadi tu seorang puan tadi? Siapa kat sini kali pertama tengok saya buat live? Boleh tak komen sikit? Selain daripada siapa tadi? Ain Sarah siapa lagi? Puan Nurul Syamira. Selain daripada Puan Nurul Syamira, siapa lagi yang kali pertama tengok saya buat live? Waalaikumsalam Cik Ta. Alright. Siapa sini yang kali pertama tengok saya buat live? Boleh tak komen kali pertama tengok saya buat live? Siapa kat sini dah banyak kali dah tengok saya buat live, lebih daripada 2 kali? Boleh tak bagi saya love? Saya tengok berapa ramai agaknya dekat sini yang mungkin kali pertama tengok saya buat live. Mungkin juga yang dah banyak kali tengok saya buat live. Dan saya harap live yang saya buat setiap hari, sehari 2 kali tu akan memberi impact yang positif kepada mereka yang sedang menonton. So saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang tekan button share yang menjadikan lebih ramai lagi orang yang kali pertama tengok saya buat live ni. Dan insyaAllah mereka pun akan dapat sedikit manfaat daripada apa yang kita sedang lakukan sekarang. Alright, itu adalah penyakit yang pertama, hypothyroidism. Alright, so siapa yang dah ready untuk penyakit yang kedua? Boleh tak komen dah ready untuk penyakit yang kedua? 2 kali dah. Puan Azimah Nora dah 2 kali dah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Azimah Nora dan yang lain-lain juga yang mungkin kali pertama atau dah banyak kali tengok saya buat live. Alright, so penyakit yang kedua, siapa yang dah ready untuk mengetahui penyakit yang kedua? Boleh tak komen dah ready, sebabkan saya nak share apakah dianya penyakit yang kedua yang menjadikan kita susah untuk turunkan berat badan. Dah ready untuk yang kedua? Alright, Puan Nurul Suzaifah dah ready untuk yang kedua. Yang kedua ni berlaku hanya kepada wanita sahaja. Dan saya sangat-sangat risau kepada mereka yang ada masalah yang saya nak sebutkan ni. Mereka akan ada sedikit isu tentang reproduction. Dalam erti kata lain, akan ada isu tentang dia punya untuk mendapatkan zuriat. Alright, dah ready. Puan Azimah Nora pun dah ready. Puan Azian Afa pun dah ready. Zanaria Ibrahim, Assalamualaikum. Patutlah akak ada masalah thyroid. Alhamdulillah, bengkak kelahi dah hilang. Alhamdulillah. Good job Puan Zanaria. Sekiranya ada masalah lagi, boleh jumpa doktor dan saya yakin doktor akan suruh ambil ubat yang bernama thyroxine. Alright, so yang kedua, yang ini hanya berlaku kepada wanita sahaja. Waalaikumsalam Puan Irawati. Panggil Kak Su. Okey lah, okey. Puan Kak Su kita. Alright, so dah ready. Puan Suhaida Abdul Mana pun dah ready. Yang kedua pula, apakah penyakit dia? Nama dia adalah Polycystic Ovarian Syndrome ataupun lebih dikenali sebagai PCOS. Okey, kajian, sebenarnya bukan kajian, doktor mendapati, dia orang pun tak pasti sebenarnya adakah kegemukan yang menjadikan seseorang itu ada PCOS ataupun adakah PCOS itu yang menyebabkan seseorang itu gemuk. So, doktor pun tak pasti sebabkan sindrom yang mereka dapati ni, kebanyakan mereka memang dah ada masalah berat badan dah. So, dalam erti kata lain, mungkin sebenarnya kegemukan tu yang menjadikan PCOS ataupun mungkin PCOS tu yang menjadikan kegemukan. Tapi dalam erti kata sekarang ni, saya just share sahaja salah satu punca penyakit yang dikenal pasti sebagai punca kegemukan adalah PCOS. Apakah itu PCOS? Seperti mana saya sebutkan tadi, PCOS itu nama dia adalah Polycystic Ovarian Syndrome yang bermaksud ada cyst. Ada cyst, dalam bahasa Melayu cyst tu apa Macam gumpalan, bukan gumpalan, macam ada ketumbuhan dekat ovari wanita yang menyebabkan dia berlaku beberapa perkara yang saya nak sebutkan ni. Yang pertama, period tak teratur. Yang kedua, dia akan ada mempunyai bulu di badan dan di muka sebenarnya. Kenapa ada bulu di badan dan di muka? Sebabkan hormon lelaki yang berlebihan di dalam badan wanita tersebut. Apakah hormon itu? Hormon androgen nama dia. Selain daripada itu juga dia ada jerawat, dan of course sebabkan nama dia adalah Polycystic Ovarian Syndrome, iaitu sejenis cyst yang berada di ovari. Mereka pun akan ada ovari, cyst ovari. Akan ada
apa beza PCOS dan PCOD? Saya tak pasti, minta maaf, saya tidak pasti. Alright, kalau nak, insyaAllah saya akan boleh cover apakah itu PCOD. PCOD, saya tak pastilah. Macam nama sama, PCOS tu sindrom, D tu disease. Adakah sama atau tak, saya pun tak pasti. Minta maaf Puan Nur Khamisah, saya bukan pakar wanita. Tapi saya faham benda ni akan mengganggu proses kita untuk menurunkan berat badan. Okay, now. Yang berkenaan dengan PCOS ni pula, antara penyebab dia menjadikan seorang wanita tu jadi ada benda-benda yang saya sebutkan tadi tu, sebabkan adanya hormon lelaki androgen yang berlaku yang berada dalam badan. Antara benda yang berlaku tu menyebabkan dia tumbuh bulu-bulu di badan, dan dia akan menyebabkan seseorang itu menjadi sukar, ataupun dia punya insulin dia tidak aktif ataupun tidak cukup. So bila insulin ini tak cukup dalam badan, setiap kali kita makan, especially makanan yang berkarbohidrat, insulin kita akan lambat bertindak. Dan bila insulin ni lambat bertindak, apa yang berlaku kepada badan kita adalah apa yang kita makan ianya tidak akan disimpan. Dia tidak digunakan sebagai tenaga, tetapi ianya akan terus dijadikan sebagai lemak yang terkumpul di dalam badan. So, sangat gila penting. Bukan sistem, polycystic ovarian syndrome. Okay, PCOD tu disease. So, saya tak pasti apakah perbezaan dia. Minta maaf Puan Nur Khamisah. InsyaAllah, sekiranya Puan Nur Khamisah berminat nak tahu lebih lanjut, insyaAllah saya akan tanya kepada doktor saya. Ini pun info ni saya dapati daripada seorang doktor yang berada dalam kita punya circle, dan korang jangan risau sebabkan apa yang saya cakap ni adalah telah pun verified by doktor yang di dalam kita punya circle juga. Tujuan saya untuk adakan seorang doktor dalam kita punya circle ni supaya masalah-masalah seperti ini akan dapat dibantu. Waalaikumsalam Puan Haiti Nos. Yes, PCOS hormon yang berkaitan dengan PCOS ni akan menjadikan hormon kita haru biru, insulin ke laut, kita punya androgen ke laut kan, wanita punya androgen. Androgen ni biasa daripada lelaki saja. Androgen ni adalah hormon lelaki yang menampakkan features seorang lelaki seperti bulu di muka, di badan dan sebagainya. Mungkin juga dia punya bahu dia akan naik sikit macam tu disebabkan androgen juga. So perempuan ada hormon androgen itu yang menyebabkan adanya terjadi PCOS. So macam mana cara nak merawat PCOS? Doktor cakap sama ada buang sis dan dia akan bagi hormon replacement. Cumanya saya kurang yakin. Honestly speaking, saya kurang yakin. Ini pun berdasarkan study yang dibuat oleh medical doctor juga. Dan saya pun membaca artikel-artikel mereka. Dan saya juga suka juga belajar tentang benda ni. Dan saya juga selalu pernah juga pernah pun deal dengan orang yang ada masalah PCOS ni. Saya dapati kalau mereka mengambil ubat doktor yang mengandungi hormon, ianya akan mengganggu dalaman wanita ataupun lelaki. Sebenarnya ianya tak elok. Better kita guna cara yang normal. In fact, sebenarnya cara yang paling terbaik untuk masalah PCOS ni adalah cuba cari jalan untuk memakan makanan yang berdasarkan keperluan kita supaya kita dapat menurunkan berat badan dengan normal. Exercise macam biasa, secara tak langsung hormon kita akan jadi lebih stabil daripada biasa. Alright. Doktor akan bagi metformin atau pil perancang. Okay, pil perancang itu sendiri pun akan menjadikan seseorang itu ada masalah berat badan. Alright, so that's why ubat metformin ni pun adalah sejenis steroid kan. So itu pun sebenarnya akan mengganggu juga proses kita untuk menurunkan berat badan. So that's why ubat yang doktor akan bagi ni, ubat yang akan berkaitan dengan hormon, akan mengganggu proses seseorang itu untuk menurunkan berat badan. Saya sekarang bercakap tentang penyakit yang menjadikan kita gemuk. Ada pula ubat yang menjadikan kita gemuk walaupun penyakit itu sendiri bukan benda yang menggemukkan. So that's why sangat gila penting untuk kita faham ilmu-ilmu macam ni supaya kepada mereka yang nak turunkan berat badan tak akan berjaya menurunkan berat badan. Saya tak nak kata tertipu oleh doktor. Doktor hanya nak menyelamatkan satu penyakit
berdasarkan apa yang kita cakap, tapi mungkin dia tak tahu apakah kita punya expectation. Expectation kita, kita sihat dan kita kurus. Tetapi kadang-kadang mungkin doktor akan macam bagi je ubat asalkan you all sihat, tapi tak sedar ianya akan menjadi menggemukkan seperti pil perancang tersebut. Alright, itu adalah penyakit yang kedua, PCOS. So, bila hormon kita haywire, bak kata Puan Nur Khamisah, kita punya insulin pun akan jadi kelang kabut. So, function insulin itu sendiri pun sekiranya tidak berlaku dengan better, ianya akan menjadikan seseorang itu susah untuk menurunkan berat badan. So far boleh faham tak penyakit yang kedua, masalah PCOS ni? Betul tu, ubat hormon menyebabkan kegemukan. Okay. So, that's why ada banyak ubat-ubat hormon dekat luar sana, especially ubat-ubat hormon. Okay, boleh tak kita open minded sekejap? Saya nak share beberapa benda yang saya faham tentang ubat hormon ni. Antara ubat hormon yang berleluasa dijual di pasaran, antaranya adalah pil perancang. Keduanya adalah ubat untuk macam mana aku nak sebut benda ni ubat untuk membesarkan aset wanita. Macam itulah kan. So, hormon, ubat-ubat itu berkaitan dengan hormon. So, bila seseorang itu ambil ubat hormon, dia akan memperbesarkan aset wanita, dan sebenarnya dia akan membesarkan the whole part of the body. Lelaki yang mengambil ubat hormon yang saya cakapkan tadi akan dapatlah terbentuknya macam geng-geng macam Sajat lah, geng-geng tu semua kan, sebabkan mereka mengambil ubat-ubat hormon yang saya sebutkan tadi. Alright, itu adalah masalah yang kedua. Penyakit yang kedua, penyakit PCOS. Siapa yang dah ready untuk penyakit yang ketiga, boleh tak komen dah ready? Okay, saya sebutkan tadi, ini adalah penyakit. Saya akan share 5 penyakit yang akan menyebabkan seseorang itu ada, bukan penyakit yang akan ada masalah berat badan. Penyakit ini akan menjadikan seseorang itu gemuk. Okay, sekiranya kita ada penyakit ini, maka susahlah kita untuk turunkan berat badan. Dalam erti kata lain, kita akan ada masalah kegemukan hanya disebabkan penyakit itu. Okey, saya nampak Kak Su dah ready, Puan Nur Khamisah dah ready, Puan Nurul Syamira pun dah ready. Siapa lagi dah ready? Boleh tak komen dah ready? Puan Ai Umaira daripada Melaka pun dah ready. Puan Hayati Yunus daripada Sabah pun dah ready. Alright, so ramai dah ready. Saya akan masukkan penyakit yang ketiga sekarang. Saya dulu masa makan pil perancang, berat saya cecah 90 kilo, ambil masa nak turunkan berat. So point dia begitulah. Pil perancang adalah sejenis hormon. Pil hormon yang kononnya membantu kita untuk mengawal ataupun untuk merancang kehamilan, tapi ianya mengganggu proses kita untuk menurunkan berat badan. So saya tak nak kata elakkan, kan? Apa pula tiba-tiba aku cakap jangan elakkan. Cuba cari alternatif lain. Alright. So, yang ketiga, penyakit yang ketiga adalah penyakit jantung tersumbat. Okey, penyakit jantung tersumbat, apa yang akan berlaku kepada mereka yang ada masalah jantung tersumbat ni, berat mereka akan naik mendadak-dadak dalam masa seminggu sahaja. Dalam masa seminggu, dia boleh naik sampai 2 kilo. Okey, 2 kilo tu dalam katanya 5 pound. Sorry, 5 pound tu 2 kilo lah. Betul ke? 5 pound tu dalam 2 kilo. Yes, betul. 2 kilo something. Alright. Macam cara dalam Batak Fitness ni pula, kan? Siapa yang follow diet yang saya ajar, mereka akan berjaya menurunkan berat badan sebanyak 2 kilo. Ni terbalik. Siapa yang ada masalah jantung tersumbat, akan naik berat badan mereka sebanyak 2 kilo lebih dalam masa 7 hari sahaja. Tapi sebelum tu, boleh tak saya memperkenalkan diri saya kepada mereka yang mungkin kali pertama tengok saya buat live ni, kan? Mungkin ada yang terkejut, siapa pula Mamat ni yang duk pakai cap, tak pakai stetoskop pun, tak pakai baju putih pun, cakap pasal penyakit. Alright, nama saya Syah daripada Batak Fitness, dan saya seorang fitness coach dan telah membantu lebih daripada 200 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Kalau tak percaya, boleh follow Facebook page saya. Setiap hari jam 3 petang, kita you akan nampak berapa ramai orang dah dapat manfaat daripada apa yang kita sedang lakukan sekarang ni. Alright. Dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Okey.
So, jantung tersumbat ni, dia akan menjadikan seseorang itu naik berat badan secara mendadak dalam masa seminggu sahaja. Okey, selain daripada itu juga, kaki dia dan tumit dia akan membengkak sebabkan jantung dia tak dapat nak supply darah yang cukup kepada kaki. Sebabkan kaki, lokasi dia dengan jantung dia agak jauh. So, dia nak pump darah kuat macam mana sekalipun, dia tak cukup sampai darah tu ataupun tak cukup sampai oksigen tu ke kaki. Alright, disebabkan dia terpaksa pump darah kuat kan, nak sampai ke kaki tu sebabkan ada tersumbat tu, jantung dia akan berdegup dengan sangat kencang. Okey, selain daripada itu juga dia akan rasa macam maksudnya dia terpaksa bernafas dengan sangat kencang juga sebabkan untuk supply oksigen yang secukupnya kepada seluruh tubuh badan. Alright, selain daripada itu juga dia berkesinambungan tau. Berkesinambungan. Jantung berlubang. Bila you pump macam mana pun jantung tu, tak cukup untuk supply oksigen ataupun darah sampai ke kaki. So, that's why kaki tu bengkak. Dan disebabkan jantung kita terpaksa berdegup dengan sangat kencang, jantung kita punya degupan akan sangat kencang, obviously. Dan kita akan bernafas dengan sangat kuat. Macam tu kan, macam tu sekali. Macam seolah-olah sedang berlari. Selain daripada itu juga, tekanan darah kita pun akan meningkat dan kita akan juga ada masalah dekat otak. Seseorang itu akan ada masalah cepat lupa. Dalam kes macam ni, refer kepada doktor, minta doktor buat check up. Jantung kita ni berlubang macam mana keadaan dia, mungkin kena buat bypass dan sebagainya. Itu adalah kerja doktor. Saya bukanlah pakar jantung, tapi saya hanya menyampaikan information ni. Sekiranya you all kenal sesiapa yang ada masalah macam yang saya sebutkan tadi ni, please share Facebook Live ni, tag diorang supaya mereka akan dapat awareness, mereka akan dapat kesedaran apa yang patut dibuat. Jangan jumpa pakar kurus bila you all ada masalah jantung berlubang. Jumpalah pakar jantung. Salah pakar tu. Nak jumpa bomoh jantung pun mungkin boleh juga, tapi jangan jumpa saya. Alright? Sebab ini adalah berkaitan dengan jantung. Saya pun tak berani nak get involved dalam masalah macam ni. Better jumpa doktor lah. Okay, in fact doktor pun cakap jangan kau kacau orang yang ada masalah jantung ni. Alright. So far boleh faham yang ketiga. Masalah yang ketiga ni adalah jantung berlubang. Jantung tersumbat, Jantung tersumbat, so dia tak dapat nak pump dengan sebaik mungkin. So kaki dia macam bengkak. Mungkin dia juga akan jadi kebas-kebas di kaki. Mungkin juga dia akan jadi jantung dia, bukan mungkin, memang jantung dia akan berdegup dengan sangat kencang dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Alright, so far yang point saya yang ketiga, penyakit yang ketiga ni boleh faham tak? Boleh follow tak? Dan saya harap tak ada siapa yang ada dekat sini ada ketiga-tiga penyakit yang saya baru sebutkan tadi. Dan saya akan sambung lagi dua penyakit yang saya rasa macam agak tipikal. Arwah mak saya sebelum dia meninggal ada penyakit yang keempat ni, yang saya rasa saya patut share juga. Alright, saya juga ada sebut beberapa perkataan yang saya akan sebut dalam penyakit yang saya sebutkan tadi ini sebagai ubat. Alright, so siapa yang dah ready untuk point saya yang keempat? Tapi sebelum tu, boleh tak saya nak tahu adakah you all faham saya punya point saya yang ketiga itu, iaitu jantung tersumbat, dan apakah sebenarnya yang mengakibatkan seseorang itu ada masalah berat badan. Alright, faham? Okay, saya tak habis lagi cerita pasal jantung tersumbat tu. Bila seseorang itu ada masalah jantung tersumbat, hormon kortisol dia akan meningkat. Sebabkan hormon kortisol ni akan trigger bila mana kita punya rasa berdebar-debar. Alright. So itulah menyebabkan dia punya hormon kortisol dia senang meningkat. Kalau ada masalah jantung tersumbat, boleh tak mengambil superfood? Tak ada masalah, boleh sahaja. Sebab superfood ni adalah sejenis makanan yang boleh membantu kita menambahkan omega 3 di dalam badan. Omega 3 ni sangat penting di dalam badan untuk jantung juga. Untuk jantung, untuk memastikan kita punya tekanan darah menjadi normal melalui pencairan darah kita. Mungkin ada yang bertanya superfood tu apa? Saya nak tunjuk sikit. Inilah superfood. Alright, ini adalah superfood yang Tuan Putra Kasim sebutkan tadi. Ini adalah sejenis makanan. Saya nak ulang balik, ini adalah sejenis makanan. Sebab tu nama dia superfood. Okay.
Ini diperbuat daripada tumbuh-tumbuhan dan benih-benih secara organik. Saya sangat-sangat menyarankan kepada mereka yang nak berdiet untuk mencuba superfood ni. Alright, untuk mencuba superfood ni sebab superfood ni telah membantu student-student saya untuk mengawal selera makan mereka supaya mereka berjaya mengikuti plan yang kita bagi dan supaya mereka dapat rasa kenyang tu lebih lama, terutamanya kepada mereka yang sedang berpuasa 6 di bulan Syawal, sebabkan kita tak nak sebenarnya, kita nak puasa 6 di bulan Syawal. Okey. Lepas tu anak-anak kita makan apa je pun, telur goreng je pun kita dah terliur. So that's why sekiranya kita ambil satu sudu superfood dicampurkan dengan air kegemaran kita, insya-Allah kita akan dapat bertahan sikit. Kita punya saka dalam badan ni akan dipaksa keluar. So kita akan lebih fokus kepada berpuasa. Alright. Kak Su kena leave. Okey Kak Su, kita jumpa lagi esok, insya-Allah. Mana mouse? Okey. Komen sikit, nak baca komen. Betul ni coach, penyakit jantung tersumbat akan menyebabkan tumit dan kaki sehingga betis bengkak, cepat sangat membengkak. Arwah mak saya ada penyakit ketiga ni, hanya semalam sahaja dalam ward sehinggalah merenggut nyawa arwah mak saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alright. So, yang keempat pula. Okey, penyakit yang keempat. Apakah dia penyakit yang keempat ni? Alright, penyakit yang keempat ni nama dia sebagai edema. Edema, E-D-E-M-A. Alright. Apakah penyakit edema? Penyakit edema adalah sejenis penyakit yang mana badan kita ada masalah air. Nama dia water retention problem. Water retention syndrome. Alright. Kenapa seseorang itu ada masalah water retention? Okey, macam ni tau. Badan kita merupakan 2/3 daripada badan kita adalah air sahaja. Alright. Cara yang betul, pemahaman yang betul adalah air yang ada dekat dalam badan kita ni, kita sepatutnya tukarkan dia. Kita sepatutnya refresh, renew air dalam badan kita tu supaya toksin akan dapat dikeluarkan. So far boleh faham Toksin dikeluarkan sama ada melalui peluh, melalui air kencing, melalui pembuangan air besar. Right. So, saya nak menjawab sikit soalan Puan Nur Kamisah, boleh tak? Okey, macam mana penggunaan superfood tu? Confirm tiada milk, meat and sugar. Alright, memang confirm tiada susu, tiada daging dan tiada gula. Alright. Superfood ini, cara dia kita ambil satu sudu besar, dicampurkan dengan minuman kegemaran kita pada waktu pagi. Alright, supaya kita akan rasa kenyang tu lebih lama. Right, so memang mengandungi bahan-bahan organik sahaja, tiada bahan kimia yang terlibat dalam pembikinan superfood ni. Jangan risau, tiada pengawet, tiada pewarna tiruan, tiada perasa tiruan, memang totally organik. InsyaAllah sekiranya sesiapa yang menggunakannya dalam masa 3 hari saja akan faham maksud kenapakah kita rasa kenyang tu lama sikit. Sebab kandungan fiber dia yang sangat tinggi, 40% daripada per serving dia adalah fiber saja yang membantu kita rasa kenyang lebih lama. Dan di samping itu juga akan membantu kita memudahkan perlawasan. Okay, coming back kepada masalah edema tadi tu. Okay, badan kita 2/3 adalah air sahaja. Secara logik kita kena tukar air dalam badan kita supaya air kita ni akan jadi better. Pembuangan air melalui peluh ataupun melalui pembuangan air besar ataupun air kecil. Okey, masalah orang yang ada edema ni, dia minum air tak keluar-keluar. So dia jarang kencing, dia jarang membuang air besar, mungkin dia berpeluh saja tapi itu tak cukup. Okey, mereka yang ada masalah macam ni, kaki mereka akan macam membengkak. Kaki mereka akan membengkak, dia punya bahagian kaki lah especially sebab tempat kenapa kaki sebabkan faktor graviti. Faktor graviti lah. Alright, so that's why mereka yang ada masalah ini besar kemungkinan disebabkan masalah hati, masalah buah pinggang, masalah jantung, dan juga adanya berkaitan dengan masalah paru-paru juga. So kepada mereka yang mungkin ada masalah macam ni, please jumpa doktor.
Sebabkan ini melibatkan vital organs kita. Saya tak dapat nak bantu juga kepada mereka yang ada masalah edema ni. Tanya kepada doktor, pastinya doktor akan bagi ubat. Dengar ni baik-baik, ubat apa? Ubat diuretik. Dalam live saya sebelum ni saya pernah sebut perkataan diuretik. Diuretik ni jugalah terdapat kepada kebanyakan produk kurus. Tujuan dia bila kita makan dia akan paksa air itu keluar. Akan memaksa air itu keluar. Dalam erti kata lain, mereka yang ada masalah edema ni, dia ambil ubat diuretik, air itu akan dipaksa keluar. Dipaksa keluar daripada badan melalui peluh ataupun air kencing ataupun buang air besar kita, supaya badan kita akan kekurangan air sedikit. So that's why mereka yang ada masalah berat badan yang menggunakan produk diuretik memang tidak digalakkan. Kerana apa? Simply because badan kita yang dah cukup air ni, kenapa kita nak buang air di dalam badan kita secara paksa? Atas sebab kita nak mengurangkan berat badan kita. Sebab macam saya sebutkan tadi, 2/3 daripada komposisi badan kita adalah air sahaja. Sekiranya kita buang air di dalam badan kita, pastinya berat badan kita akan menurun. Tapi kita tak perlu ambil ubat diuretik ni, sebab ubat diuretik ni bukan untuk mereka yang sihat. Ubat diuretik ni adalah untuk mereka yang sakit seperti penyakit edema ini. So that's why mereka yang ada masalah edema ini, mereka ada masalah water retention problem. Kerana apa? Sebabkan jantung, sebabkan paru-paru mereka, buah pinggang mereka dan hati mereka tak dapat nak berfungsi dengan baik. Alright, saya harap apa penyakit-penyakit yang saya sebutkan ni tidak berlaku kepada diri kita dan diri family yang terdekat dengan kita. Sekiranya you all rasa risau, rasa sayangkan family kita, risau dan rasa sayangan kepada mereka yang berada di dalam circle kita, that's why tekan button share supaya lebih ramai lagi orang akan dapat pemahaman yang jelas tentang bagaimanakah seseorang itu dapat menurunkan berat badan dengan cara menyembuhkan penyakit-penyakit yang saya dah sebutkan tadi. Alright, saya dah sebut penyakit yang keempat. So far boleh faham tak keempat-empat penyakit yang saya sebutkan tadi? Macam saya sebutkan tadi, saya doakan you all semua minta simpang daripada menghadapi penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi ni. Saya doakan anda sihat, saya doakan anda berjaya supaya tidak terkena penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi ni. Alright. Siapa yang dah ready yang kelima? Boleh tak komen sikit dah ready yang kelima ni? Saya really hope that apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah benda yang really boleh memberi kita pemahaman yang jelas. Saya, macam saya cakap tadi, saya bukan seorang doktor, saya seorang fitness coach. Saya hanya menyampaikan information yang circle doktor faham tentang macam manakah cara ataupun apakah penyakit yang menyebabkan seseorang itu ada masalah kegemukan. Dan ini adalah penyakit yang keempat. Saya nak masuk yang kelima. So alhamdulillah ramai yang dah faham, ramai yang dah ready saya harap. Yang kelima adalah masalah insomnia. Insomnia. Apakah masalah insomnia? Insomnia, masalah dia datang daripada masalah tak boleh tidur. Bukan tak cukup tidur, tak boleh tidur. Alright. Seseorang itu perlu tidur dalam 7 ke 8 jam sehari. Itu adalah nama dia sweet spot. Siapa sini yang kurang? Siapa sini yang tidur kurang daripada 6 jam sehari? Boleh tak bagi saya muka sedih sikit? Right. Saya ada seorang student yang dia ada masalah tak cukup tidur. Bukan sebab dia tak nak tidur, tapi memang dia tak dapat nak tidur. Okey, adalah sebab-sebab dia. Dia punya penurunan berat badan dia macam lambat sedikit, tapi alhamdulillah, alhamdulillah, walaupun penurunan berat badan dia lambat sedikit, tapi bentuk badan dia makin mengecil dan muka dia nampak muda walaupun dia ada masalah insomnia ini. So dalam erti kata lain, penyakit insomnia ini walaupun sebenarnya akan menjurus kepada kegemukan, tapi alhamdulillah Batak Fitness dan kami dah berjaya jumpa satu solution tentang bagaimanakah kita dapat selesaikan masalah ini melalui testimoni yang kita ada. Alright, saya nak tengok sikit berapa ramai yang ada masalah tak cukup tidur dalam 7 ke 8 jam. Saya nampak ada 1, 2, 3, 4, 5. Yat, I, Sam, Seng, Liu. 5 orang yang ada masalah tak boleh tidur dalam 7 ke 8 jam. But that's okay. Macam saya sebutkan tadi, alhamdulillah kita dah ada seorang student kita yang hanya dapat tidur dalam 3 ke 4 jam sahaja. Alhamdulillah,
masih lagi berjaya menurunkan berat badan dan masih lagi dapat mengecilkan inci dia kepada tubuh badan seperti anak dara semula. Alright? Okay? Okay. Antara masalah kenapa seseorang itu yang bila dia tak cukup tidur ataupun masalah insomnia ni, kenapakah dia menjadi susah untuk bukan susah untuk kurus, kan? Maksud saya, bila seseorang ni ada masalah insomnia, okey, kenapa dia akan meningkatkan berat badan, itu semua juga berkait rapat dengan hormon juga. Bila kita tak cukup tidur, hormon kortisol akan meningkat dan hormon kortisol ni akan memaksa lemak kita terkumpul di kawasan perut. Alright. Dan kita punya insulin jadi tak sensitif yang mengakibatkan apa yang kita makan, insulin kita tak dapat nak membawa karbohidrat tu ataupun glukos tu kepada tempat yang sepatutnya. Dan apa yang berlaku, sebabkan insulin dia jadi tak sensitif, dia biarkan sahaja dia punya kandungan dia punya gula di dalam darah dan terus dia simpan sebagai lemak automatik. Sebabkan insulin tu kurang ada, tak cukup sensitif untuk dia menjadikan sebagai tenaga ataupun untuk dia dibakarkan. So that's why mereka yang tak cukup tidur, badan mereka nampak lemah, muka diorang pun nampak lemah juga. Nampak macam tak cukup tidur, muka dia muka tipikal, muka penat. So that's why kenapa dia macam tu, sebabkan masalah hormon juga. Dan selain daripada itu, pada waktu malam ada satu lagi hormon akan menggila. Siapa nak tahu hormon apa, boleh tak komen nak tahu. Saya rasa hormon ini ramai orang ada pada waktu malam, terutamanya pada waktu lewat malam. So that's why McDonald ke ataupun makanan-makanan yang buat service delivery ni akan buat iklan mereka dekat TV. Siapa nak tahu apakah nama hormon tu, boleh tak komen nak tahu. Saya nampak ada Puan Irawati nak tahu, siapa lagi nak tahu, boleh tak komen nak tahu. Puan Nurul Syamira pun nak tahu juga. Alright, siapa lagi nak tahu, boleh tak komen nak tahu, boleh tak endorphin, nama dia. Itu main tibai namanya tu, Kak. Suhaida, Puan Suhaida belum nak tahu, Puan Shima pun nak tahu. Nama hormon itu adalah hormon ghrelin. Hormon ghrelin ni, yes, Kak Asmah cakap betul. Cakap betul. Hormon ghrelin. Hormon ghrelin dalam erti kata bahasa Melayu dia adalah hormon saka. Hormon saka makan nama dia. So kepada mereka yang tidur lewat malam dalam pukul 2-3 pagi macam tu, tak tidur-tidur lagi, hormon ghrelin dia akan start menggila. Okey, start menggila, mula rasa macam aku nak makan ni, padahal kita tak lapar. Kita tak lapar, alright, tapi kita nak makan. Faham tak saka tu macam mana? Kita tak lapar tapi rasa nak makan. Benda ni berlaku sangat tipikal kepada mereka yang tidur malam lewat. So that's why iklan McD ke ataupun iklan KFC delivery ke akan berada pada waktu 2-3 pagi ataupun pukul 12.30 malam ke atas. Sebabkan dia nak bagi kita faham, kalau aku tengok TV ni, mesti, kalau katakan orang yang tak tidur malam tengok TV ni, mesti diorang nak makan. So aku kena buat iklan. Aku kena buat iklan makan ni banyak-banyak. Patutlah rasa nak makan membuat-buat walaupun jam 2 pagi. Itulah dianya. So that's why hormon ghrelin ni sangat-sangat berbahaya. Cara kita nak menjinakkan hormon ghrelin ini adalah dengan tidur awal. So that's why mereka yang sihat, mereka yang sadar, mereka yang sihat, mereka akan tidur awal. Bangun pun awal jugalah. Waktu period tidur tu adalah waktu hormon saka ni sedang menggila. Macam mana, kalau katakan korang tak percaya, korang boleh Google sendiri. Ejaan dia Ghrelin. Ghrelin. Kalau tak percaya boleh Google sendiri. Saya tak sembang kot. Benda ni memang dah medically proven yang akan menjadikan kita rasa lapar pada waktu malam. So siapa yang tidur lambat tu, better lah tidur awal kalau mereka nak kurus, sebab pada waktu itu akan ada banyak saka yang akan mengacau dan saka itu datang kat perut kita. Alright. Itu adalah 5 jenis penyakit yang akan menyebabkan seseorang itu menjadi gemuk. Alright. Kenapa juga ada lagi beberapa jenis penyakit yang lain. Ada lagi beberapa jenis penyakit yang lain yang akan mengganggu
ataupun yang akan menggemukkan kita. Yang pertama sekali adalah depression. Depression memang, coach komen saya tak naik ke? Tak pastilah. Ada satu komen sedia membantu anda. Ada yang ada. So betul kot, saya rasa macam tu dulu, selalu tidur lewat kan. Right. So again, apa lagi penyakit-penyakit lain yang mungkin ada? Yang pertamanya adalah depression. Yang kedua, yang ni bukan penyakit, yang ni adalah normal senario kepada perempuan. Hai Puan Nursiah, apa khabar? Iaitu menopause. Menopause pun akan menjadikan seseorang itu menaikkan berat badan mereka sebabkan kurangnya estrogen dan akan menjadikan lemak akan terkumpul di bahagian perut sahaja. Alright, itu adalah menopause. Itu bukan penyakit, itu adalah normal cycle. Alright, ketiga adalah nama dia. Ni saya nak bagi tahu apakah penyakit-penyakit lain secara ringkas. Sebenarnya ada banyak gila penyakit. Saya baru share 5 sahaja dan saya nak bagi tahu lagi beberapa penyakit. Siapa lagi nak tahu penyakit ekstra selain daripada 5 yang saya bagi tahu tadi? Siapa kat sini yang nak, saya cakap laju lah. Siapa dekat sini? Siapa dekat sini yang nak tahu lagi balance ataupun apa lagi penyakit lain selain daripada 5 penyakit yang saya sebutkan tadi ni? Ada lagi banyak lagi penyakit. Sebenarnya banyak gila lagi penyakit yang lain yang akan mengganggu kita, akan meningkatkan berat badan kita. Dah habis slow dah aku cakap. Saya ni ada satu masalah dia cakap laju. Memang daripada kecil lagi dan saya sekarang ni masih lagi usia muda. Bukan aku cakap, orang ni cakap. Okay. So aku sendiri gelak seorang-seorang. Waalaikumsalam Puan Nurul Ikin, apa khabar? Alright. So tak apa, dipendekkan cerita, ada lagi beberapa lagi penyakit yang lain. Yang pertama sekali depression. Depression pun sama konsep dia macam insomnia. Okay, dia mengacau hormon kortisol dan dia juga akan menjadikan kita gemuk. Alright. Okay, kedua, menopause. Itu bukan penyakit tapi itu dikonsider sebagai something yang tidak boleh dielakkan, iaitu inevitable sebagai seorang perempuan. Pada waktu itu hormon estrogen berkurangan dan akan menyebabkan seseorang itu mengumpul lemak lebih di bahagian perut. Yang kedua, penyakit yang ketiga pula adalah penyakit apa? Penyakit nama dia Cushing disease. Penyakit Cushing. Penyakit ini adalah penyakit di mana kita punya kelenjar adrenalin ada masalah dan dia mengeluarkan kortisol secara membabi buta yang akan menyebabkan kita rasa sangat gila stres. Kita punya rambut senang gugur, kita punya kegemukannya sangat gila menakutkan. Alright, itu adalah penyakit Cushing disease. Penyakit yang seterusnya pula, Sofa boleh follow tak? Saya nak bagi lagi ekstra 5. Yang 5 ekstra ni saya dah bagi tahu 3 dah. Siapa yang boleh follow Sofa? Ke saya cakap laju sangat, saya tak nak highlightkan 5 penyakit yang last ni. Saya nak highlightkan 5 penyakit awal tu. 5 awal tu. Sebabkan 5 penyakit ni sebenarnya jarang berlaku pada rakyat Malaysia sebenarnya. Tapi ianya sebenarnya sejenis penyakit yang memang akan menjadikan seseorang itu gemuk. Okay. Tadi tu saya dah bagi tahu depression, saya dah bagi tahu tentang menopause, saya dah bagi tahu tentang Cushing disease. Saya nak bagi tahu juga tentang penyakit yang keempat ekstra. Yang keempat ekstra ni adalah sleep apnea ataupun waktu tidur ni kita tak dapat nak bernafas dengan baik. Mereka yang ada sleep apnea ni, mereka akan berdengkur dengan sangat kuat. Okay, tak cukup oksigen dipendekkan cerita. Dipendekkan cerita, dia punya saluran pernafasan dia ada sedikit block yang menyebabkan dia susah dan bernafas. Dan sebenarnya untuk pengetahuan, ramai orang meninggal waktu tidur disebabkan masalah sleep apnea. Kenapa sleep apnea ni boleh menjadikan seseorang itu gemuk? Antara sebabnya adalah disebabkan
dia ada masalah dekat dia menunjukkan seseorang itu ada masalah dekat hati, dekat jantung dan ada masalah buah pinggang. Dan disebabkan dia gemuk, memang dah sedia gemuk, dia menutup, dia merapatkan saluran pernafasan dekat tengkuk ni dan menyebabkan dia berdengkur dengan sangat kuat, yang menyebabkan dia sesak nafas ketika tidur dan besar kemungkinan dia meninggal dalam keadaan dia tidak sedar ataupun dia meninggal waktu tidur. So kepada mereka yang mungkin kenal sesiapa yang ada masalah berdengkur kuat pada waktu malam, tolonglah selamatkan dia, suruhlah dia buat cek apa-apa. Macam saya punya masalah, saya ada masalah hidung saya pernah patah, buat operation untuk membetulkan balik. Dia jatuh semula, maksudnya saya kena buat hidung baru. So kalau tiba-tiba saya buat live, hidung saya lain macam punya mancung, jangan terkejut. Alright. So yang terakhir sekali, yang bahagian yang 5, yang ekstra tu adalah masalah metabolic syndrome. Masalah kita punya metabolic syndrome kita bermaksud apa yang kita makan dia tidak dapat dicerna, dia tidak dapat ditukarkan kepada tenaga yang sepatutnya. So itu adalah 5 lagi penyakit ekstra yang berlaku kepada mereka yang akan jadi gemuk. So saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang dah tag kawan-kawan mereka. Saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang dah share Facebook Live ni kepada seramai mungkin orang. Alright. So saya nak menjawab soalan Cik Ta. Berdengkur ada kaitan dengan visceral fat yang tinggi ke coach? Jawapan dia yes and jawapan dia no juga. Dia bergantung. Visceral fat ni dia lebih tertumpu kepada lemak di bahagian organ dalaman, terutamanya di bahagian hati. So hati tak dapat nak berfungsi dengan baik. So berdengkur ni dia lebih tertumpu kepada Berdengkur ni banyak sebab. Ada sebab yang sihat, ada sebab yang tak sihat. Sebab yang tak sihat ni datangnya disebabkan pengumpulan lemak yang terlalu banyak di bahagian tengkuk ni, yang menyebabkan dia punya saluran pernafasan di bahagian tekak ni tersumbat, dan bunyi berdengkur tu akan macam bunyi macam tu lah, bunyi dia bertekak sini kan. So macam sesetengah orang yang memang ada masalah hidung, contohnya macam hidung tersumbat ke, ataupun ada masalah contohnya macam penyakit apa nama tu kan, astaghfirullahalazim, deviated septum. Deviated septum itu adalah sejenis penyakit bahagian hidung, sama ada dia memang dilahirkan sebegitu, sama ada congenital ataupun daripada memang dah berusia baru kena. So benda tu akan menyebabkan dia pun akan berdengkur juga, tapi berdengkur dia bunyi dia dekat sini, dekat bahagian hidung sini. Sebab itu adalah sebabkan masalah congenital, masalah septum dia yang sengit, yang dilahirkan memang begitu. Mungkin juga boleh jadi disebabkan kena tumbuk. Macam arwah bapa saya, dia seorang peninju, pernah patah hidung disebabkan kena tumbuk. So akan ada masalah berdengkur juga pada waktu tidur. Tapi itu tak berbahaya. Yang berbahaya adalah ditekak, sebabkan kalau kita bernafas guna mulut pun dia akan tersangkut dekat sini. Faham tak? Kalau hidung ni kita bernafas guna hidung, kita tersangkut. So that's why kita bernafas guna mulut secara automatik sebagai langkah keselamatan badan kita untuk menyelamatkan diri kita daripada mati secara tiba-tiba. Alright, itu adalah 5 plus 5. 5 tambah 5 penyakit yang membuatkan kita gemuk. Saya harap sekiranya you all ada kenal sesiapa yang ada masalah yang saya sebutkan tadi tu, please share Facebook Live ni, tag diorang supaya mereka akan dapat manfaat daripada hasil sharing kita. Sebab saya sangat-sangat percaya bila sebut perkataan manfaat ni, saya sangat-sangat percaya kepada mereka yang memberi manfaat kepada manusia. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada seramai mungkin orang. So dengan tekan button share itu sahaja, kita akan dapat share kepada ramai orang yang berada di dalam circle kita. Share jugalah please di dalam Facebook group dan sebagainya, supaya mereka juga akan selamat, akan berada dalam keadaan sihat yang lebih baik seperti kita juga. Alright, saya harap apa yang saya share ni akan memberi input yang terbaik. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi esok insyaAllah jam 9 pagi pada topik yang lain juga. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.